Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فانت الموفق في الامر وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فتفت لنا بالهدى والعلم كلنا يعلم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita dapat kita bertemu lagi pada pagi ini untuk meneruskan kuliah kita. Diharapkan para muhibbin sekalian dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama kita memperbetulkan niat kita, menjaga adab-adab kita dalam majlis ilmu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kita suara apa sama? 34. Misbahul Munir 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Uraian sifat yang kedua. Uraian sifat yang kedua daripada 20 yang wajib atas mukallaf mengetahuinya secara tafsil. Yang kedua itu pada sebutan. Yang kedua pada sebutan saja. Kedua itu pada tuturan saja. Adapun hakikat sifat Allah itu tidak ada dulu dan tidak ada kemudian. Kerana segala sifat Allah Ta'ala itu qadim, lagi azali, sedia kala semuanya. Yang kedua itu pada sebutan saja. Jadi yang kedua daripada 20 yaitu qidam. Apa erti qidam? Qidam artinya terjemah Melayu. Qidam artinya sedia kala ataupun sifat sedia. Sifat sedia kala Allah Ta'ala ataupun dipanggil azali. Apa maksud sedia kala? Erti itu terjemah Melayu. Yang dimaksudkan dengan sedia kala itu apa? Sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya, itu maksud sedia kala. Sedia kala bermaksud sesuatu yang tidak ada permulaan, bukan dengan makna lama, bukan makna dah lama ada. Seperti yang banyak orang
salah faham. Dah lama ada tu sifat makhluk. Dah lama ada tu sifat makhluk. Sedia kala ni bukan makna dah lama. Sedia kala dengan makna tidak ada permulaan. Jangan keliru. Jangan keliru. Barang siapa yang memahami qidam itu dengan makna dah lama, salah kefahaman, salah akidah. Dah lama tu sifat makhluk. Boleh tak nak letak pada Allah? Sebab tu perlu kefahaman. Perlukan kefahaman yang betul. Percaya dah Allah. Tapi kalau kepercayaan pada Allah tu salah, tetap merosakkan akidah juga. Ada orang tak percaya Allah langsung. Ada yang tak percaya Tuhan langsung. Memang sah kufur dah. Tapi yang dah percaya adanya Allah itu, kalau salah kefahaman dia pun rosak akidah. Jadi tak boleh kita nak meletakkan kepercayaan pada Allah ni sebarang. Yang ada undang-undang dia. Perlu kita fahami. Contohnya begini di sini. Allah bersifat sedia kala. Kalau difaham sedia kala Allah tu dengan makna dah lama ada, rosak akidah. Kerana dah lama ada itu bukan sifat Allah. Dah lama ada itu sifat baharu, menunjukkan kepada sesuatu yang ada permulaan. Cuma oleh kerana perkara itu dah lama dijadikan, panggil dah lama. Macam alam ni dah lama ada dah, tapi asalnya tiap ada. Itu maksud dah lama ada. Alam ni dah lama dah ada. Maksudnya sejak mula alam ni diciptakan sehingga kini dah lama dah, berjuta-juta tahun dah. Itu dah lama. Allah bukan dah lama. Allah tidak ada tak ada permulaan. Kalau tak mengaji, mana kita nak tahu benda tu? Siapa nak bagi tahu kita? Takkan kucing kat rumah nak ajar kita. Tu untung kita Allah pilih mengaji. Alhamdulillah. Ini kesalahan akidah ni bukan kesalahan kecil. Kesalahan akidah ni kesalahan yang paling besar dalam agama. Jenayah yang paling besar dalam agama adalah rosak akidah. Dan kecelakaannya bersifat kekal nanti di hari kiamat. Orang yang mati dalam keadaan kefahamannya salah terhadap Allah tu kafir. Orang yang mati dalam keadaan kefahamannya salah terhadap Allah kafir. Walaupun Melayu. Sebab tu jangan buat main-main perihal akidah ni. Jangan sombong, tak nak mengaji, tak nak ambil tahu. Sebab tu ulama' kata, ijma' ulama' kata wajib mengenal Allah Ta'ala. Maksudnya wajib memahami sifat-sifat Allah tu supaya kita tidak salah faham. Ramai di kalangan kita yang faham Allah tu dah lama ada, Allah dah lama ada. Rosak akidah lah tu, tak peduli siapa pun. Tu salah kita sendiri. Siapa suruh tak mengaji? Kenapa meninggalkan ilmu yang diwajibkan? Itu salah kita. Baik. Wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak, apa maksud wajib pada syarak? Perkara yang Allah perintahkan ke atas diri kita mukallaf sebagai perintah yang muhkamah, yang putus. Itu wajib syarak. Allah memerintahkan kepada kita hamba-Nya supaya melaksanakan. Itu wajib syarak. Allah memerintah atas kita. Allah suruh kita sebagai suruhan yang muhkamah. Mesti maksudnya. Wajib ini merupakan paksaan daripada Allah ke atas kita hamba dia. Allah memaksa kita. Mana dalil Allah Ta'ala memaksa kita? Dalilnya ada ancaman daripada Allah.
Ada ancaman daripada Allah kepada barang siapa yang meninggalkan perkara yang wajib. Siapa yang meninggalkan perkara yang wajib diancam oleh Allah dengan azab siksaan. Itu menunjukkan wajib itu paksaan. Kalau buat diberi pahala, kalau tinggal diazab oleh Allah. Makna mau tak mau kena buat, suka tak suka kena buat. Itu wajib. Berbeza dengan sunat. Sunat itu pilihan. Allah menggalakkan sahaja. Nak buat silakan, tak nak buat pun silakan. Tak ada ancaman azab bagi orang yang tak buat benda sunat. Tapi orang yang meninggalkan benda wajib ada ancaman. Ini di antaranya perkara yang diwajibkan oleh Allah atas kita. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Sebab tu orang yang tak nak mengaji tauhid ni jadi fasik. Jadi fasik. Walaupun dia sembahyang, dia fasik. Banyaklah benda, banyaklah sebab. Fasik tu apa makna fasik? Tergelincir daripada taat. Orang fasik ni mana orang yang tidak taat kepada Allah. Itu mana fasik. Kita nak tak mati dalam keadaan fasik? Siapa nak mati dalam fasik? Dia mati sebagai hamba yang tidak taat kepada Allah. Dia balik kepada Allah dalam keadaan dia bukan hamba yang taat, hamba yang fasik. Jadi banyak sebab jadi fasik ni. Tak solat, fasik. Dedah aurat, fasik. Meninggalkan belajar fardu ain, fasik. Derhaka mak ayah, fasik. Derhaka suami, fasik. Banyak benda. Tak tunaikan tanggungjawab sebagai suami, fasik. Fasik ni makna buat maksiat. Kita orang Islam ni ada hudud dia. Ada sempadan. Orang Islam ada hudud yang Allah buat. Sempadan. Batasan maksudnya. Bila keluar daripada batasan tu, fasik. Faham tak tu? Bila keluar daripada batasan tu, fasik lah. Allah suruh solat, kita tinggalkan solat, fasik. Allah suruh tutup aurat, kita dedah aurat, fasik. Allah suruh mengaji, kita tinggalkan mengaji, fasik. Jadi banyak sebab. Sebab tu kita kena mengaji, tahu apa sempadan-sempadan dalam agama. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang kita mesti buat, apa yang kita mesti tinggalkan, zahirnya, batin, kita kena belajar. Jadi belajar agama ni tak boleh sikit-sikit. Tak boleh sikit-sikit, kena mengaji banyak agama. Banyak benda yang kita nak kena tahu. Kerana tujuan kita dihidupkan oleh Allah ni untuk mentaati perintah Allah. Jadi perintah Allah tu banyaklah. Kalau kita tak nak belajar, kita tak tahu. Bila tak tahu nanti kita langgar. Tak sedar yang diri kita tu fasik. Kita ingatkan boleh, kita ingatkan tak apa. Jadi mengajilah, mengaji. Allah dah bagi makan, dah bagi minum, dah bagi duit, dah bagi kerja, dah bagi pangkat, dah bagi gaji, macam-macam Allah bagi. Allah bagi 24 jam sehari. Orang lain pun 24 jam juga. Tapi kenapa orang lain boleh belajar? Dia paksa nafsu dia. Dia kawal nafsunya yang tamak haloba dengan dunia yang tak cukup sikit tu. Dia tahan nafsunya sehingga dia memberikan waktu untuk menuntut ilmu. Tapi kita tak sanggup nak tahan nafsu kita. Kita ikutkan nafsu kita pagi, petang, siang, malam cari harta kekayaan. Itu salah kita. Sebab Allah Maha Adil. Allah bagi semua orang 24 jam. Tak ada seorang pun yang Allah bagi atas dunia dia dapat 26 jam. Tak ada. Semua 24 jam. Tapi kenapa mereka boleh belajar? Sebab dia sabar. Kita tak sabar. Kita tamak dengan dunia. Habis masa kita gunakan untuk cari dunia. Tak cukup-cukup. Padahal yang ada pada tangan kita tu lebih dah daripada qadar nak buat ibadat. Pakaiannya cukup dah, makanannya cukup dah. Cuma sifat tamak kita tu. Nak mewah-mewah. Nak mewah-mewah tu. Sebab tu dalam Islam ni mengajar kita, mendidik kita supaya bersifat qanaah. Memada dengan apa yang ada. Tapi lawan bagi qanaah ni apa? Tak cukup sikit. Kalau makan bukan sekadar makan tapi nak mewah makan. Kalau pakai bukan sekadar nak tutup
aurat tapi nak mewah dalam pakaian. Kalau kenderaan bukan sekadar boleh bergerak, nak megah dengan kenderaan. Itu yang menyebabkan habis masa kita nak menunaikan kehendak hawa nafsu tadi tu, yang nak mewah, yang nak megah, yang nak banyak dan sebagainya. Maka terpaksa kita gunakan masa lebih daripada masa yang sepatutnya mencari rezeki. Bila dah habis masa guna untuk cari duit, cari pangkat, kekayaan, maka hilanglah masa untuk menunaikan kewajiban. Itu sebab itu di antara jawapan kenapa orang bila ajak belajar agama, dia jawab tak ada masa. Tak ada masa lah nak belajar, tak ada masa lah. Mana pergi masa? Dah habis digunakan untuk dunia. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Betul lah Allah Ta'ala kata, sesungguhnya demi waktu manusia itu rugi. Sebab tak sabar. Seolah-olah atas dunia ni kita nak miliki segala-galanya dan benda itu kekal. Tak kekal. Sekaya apa pun, balik kiamat, balik alam barzah dalam keadaan tinggalkan semua benda itu. Baik. Kemudian kata musannif, jadi wajib mengetahui, kena belajarlah, wajib tahu, kena belajar sebab tu orang tak tahu benda ni fasik. Serta mengaku di dalam hatinya, mengaku dengan makna meyakini di dalam hatinya dengan apa yang dia dah tahu tadi. Bila kita dah belajar, Allah dah beri kefahaman, maka tugas yang kedua, hati kita mestilah meyakini apa yang kita dah faham tadi. Taklah kita meyakini, mempercayai, membenarkan, menyungguhkan di dalam hatinya akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Wajib membenarkan dalam hati kita. Jangan syak, jangan waham, jangan ragu-ragu, jangan berbolak-balik dalam hati kita. Wajib menyungguhkan, yakin, tetap kejam, jangan bergoyang. Jazam yang putus maksudnya. Maksud jazam yang putus. Maksud jazam yang putus, tidak berbolak-balik. Tidak berbolak-balik. Tidak berbolak-balik pegangan dalam hati kita terhadap Allah itu, bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat sedia kala. Yakin sungguh Allah sedia kala. Apa keadaan sekalipun, senang, susah, sihat, sakit, perang, tak perang, wajib yakin Allah itu bersifat sedia kala. Wajib Allah bersifat sedia kala. Mesti Allah itu sedia kala. Tak terima baharu. Tak terima baharu dengan makna tidak diterima pada akal. Tak terima baharu dengan makna tak terima pada akal baharunya Allah Ta'ala. Dalam kitab tu ditulis tak terima baharu. Dengan maksud apa? Tak terima oleh akal baharu Allah Ta'ala. Baharu ni lawan bagi sedia kala. Kalau sedia kala tadi bermaksud sesuatu yang tidak ada permulaan, baharu itu bermaksud sesuatu yang ada permulaan. Itu baru. Sesuatu yang ada permulaan, itu baharu. Jadi ada permulaan pada Allah itu mustahil. Perkara yang tidak boleh diterima pada akal. Sesuatu yang tak boleh terima pada akal. Nak dikatakan Tuhan itu bersifat baharu, tak boleh terima pada akal. Mana-mana orang, mana-mana hamba yang boleh menerima akalnya Allah itu ada permulaan, maka kufurlah dia. Murtadlah dia, syiriklah dia, kafirlah dia. Sebab itu kita wajib mengetahui apa sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah. Kita mesti tahu. Yang wajib tu untuk kita pegang dalam hati. Yang mustahil itu untuk kita tolak daripada hati kita. Kita dah tahu maknanya sifat baharu itu sifat yang mustahil bagi Allah. Maka jangan sekali-kali
Jangan sekali-kali mengiktikadkan, mempercayai Allah itu baharu. Jangan, kerana mengkafirkan. Baharu itu sifat makhluk, baharu itu sifat kelemahan, baharu itu sifat kekurangan. Mustahil ada pada zat Allah yang bersifat sempurna. Sebab tu wajib kita menafikan, wajib menolak dalam hati kita. Jangan diterima pada akal. Akal tak boleh terima. Jadi mustahil itu bermaksud sesuatu perkara yang tak boleh diterima pada akal. Jangan terima. Faham? Tak boleh terima. Bukan sekadar mustahil itu benda tiada. Mustahil itu memang sesuatu benda yang tiada, yang tak wujud. Satu lagi, tak boleh terima. Jangan terima. Kalau terima, rosak akidah. Maksudnya akal dia, seseorang ni dia boleh terima, walaupun bukan sekarang. Allah Ta'ala itu bersifat baharu, contoh. Ataupun jahil pada Allah. Walaupun sekarang dia percaya, dia yakin Allah mengetahui segala-galanya. Tetapi dalam masa yang sama, akalnya boleh terima seandainya di masa-masa yang akan datang nanti Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu. Contoh, sekarang dia yakin Allah Maha mengetahui. Tapi kalau orang kata akan datang, boleh jadi tak Tuhan tu lupa ke? Dia kata boleh jadi. Maka kafir lah dia. Sebab apa? Akalnya boleh faham baik-baik. Mustahil ni tak boleh terima. Jangan terima. Tu mustahil. Kena faham betul-betul akidah ni, tuan-tuan. Syarat amalan kita Allah nak terima, akidah mesti jadi bukan buat ibadat sebarang. Pergi haji, pergi umrah, sedekah sini, sedekah sana, wakaf sini, wakaf sana. Akidah sesat. Akidah salah. Yang suami buat baik pada anak bini, yang bini khidmat pada suami, akidah rosak. Apa dapat? Dapat tak? Tak dapat. Kita buat baik pagi, petang, siang, malam. Buat baik. Tapi akidah sesat, akidah salah. Allah terima tak? Tak terima. Bukan asalkan buat Allah terima. Sebab tu Imam Ghazali kata kena mengaji. Ibadat ni kena belajar. Bukan ikut suka hati. Bukan main rasa-rasa. Tak belajar, kita takkan faham cara beribadah ni. Bukan Allah Ta'ala jadikan kita atas dunia ni ibadahlah ikut suka hati. Bukan. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan Rasul mengajar, mendidik bagaimana cara beribadah. Tapi kita tak hargai ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ilmu yang diambil oleh sahabat daripada Nabi, daripada tabi'in hingga ke ulama-ulama ambil. Karangkan kitab, kita tak nak ambil peduli. Kita ibadat, kita dulukan beramal daripada ilmu. Pada kita beramal menuntut ilmu ni tak penting. Yang pentingnya beribadah saja. Nak beribadah, nak pandukan apa? Kalau tak ada ilmu, nafsu. Orang yang tidak menuntut ilmu, dia akan beribadah juga. Tapi bukan panduannya ilmu, tapi panduannya nafsu ni dia nak bawa kita ke mana? Dah tentulah kepada kesesatan. Nampak tak? Tuan mempunyai diri syok buat ibadat. Berasa macam dah banyak amal. Rupa-rupanya satu pun Tuhan tak Allah na'udzubillah. Banyak manusia yang macam tu. Sebab tak percaya kalam-kalam ulama, tak percaya apa yang ulama nasihatkan. Kita berasa kita lebih pandai daripada ulama lagi. Dalam bab ibadat, ulama pesan dah, jangan tinggal belajar fardu ain. Peduli apa tu? Aku bukan tak semayang, aku bukan tak buat baik, aku tak ada buat maksiat. Kita meninggalkan maksiat dalam keadaan tak beriman, dapat kebajikan tak? Tak dapat. Orang Muslim ni, orang mukmin ni, ketika dia nak buat taat, diberi pahala oleh Allah.
Dia meninggalkan maksiat pun diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau tak beriman, tak dapat. Buat kebajikan pun tak ada pahala, meninggalkan maksiat pun tak ada pahala. Sebab Allah tidak menerima amal orang yang tidak beriman. Ini nombor satu ni, perkara nombor satu mesti ada dalam diri setiap orang yang beribadah, akidah yang betul. Tapi dalam bab akidah ni lah yang paling ramai orang tak nak belajar. Ilmu akidah ni lah paling ramai orang tak nak ambil tahu. Kerana mereka merasakan dah betul akidah. Perasan penyakit ujub dalam hati. Perasan dah betul akidah. Padahal dia tak nak belajar pun tentang akidah. Macam mana kita nak tahu akidah kita selama ni betul ataupun salah kalau kita tak ada ilmu tentang akidah? Macam mana kita nak membezakan di antara intan dengan kaca kalau kita tak ada ilmu tentang batu permata? Kita tak ada ilmu tentang batu permata, macam mana kita nak mendakwa batu yang kita pakai ni intan? Kita syok sendiri, orang perasan, oh cincin aku ni batu ni, oh jangan main-main, 10,000 harga batu ni. Dalam keadaan kita jahil tadi, mati-mati kita ingat belian. Sampai satu hari sesak nak pergi jual, bawa jumpa dekat ahlinya, dia kata ni RM5 je. Minta maaf lah encik, ini RM5, ini bukan asli, ini palsu. Kita takut macam tu. Syok sendiri merasa beriman, rupa-rupanya kafir. Kita duduk atas dunia ni, kita berasa syok macam orang beriman, rupa-rupanya kafir rupanya. Sebab apa tu? Syok sendiri tadi, tak ada ilmu. Sama macam tadi tu, bandingan yang saya buat tadi. Orang yang tak ada ilmu tentang batu permata, dia mati-mati dia ingat yang dia pakai itu permata. Sebab dia tak ada ilmu. Tapi bila didekatkan, dibawa pada ahli dia, dia kata, oh ini bukan batu permata, ini kaca. Nampak tak tu? Begitulah ibaratnya kita ni yang tak nak mengaji. Syok sendiri berasa beriman. Bila dipanggil wahai sekalian mukminin, wahai orang beriman, kita rasa terpanggil. Oh saya. Rupanya kafir. Rupanya akidah dalam hati tadi salah. Rupa-rupanya dalam hatinya ada akidah yang salah terhadap Allah. Dia tak tahu, dia tak perasan sebab dia tak ada ilmu. Alangkah ruginya, alangkah menyesalnya nanti. Allah tolak amal ibadah kita, segala amal kita Allah tak terima, rupa-rupanya akidahnya salah. Jadi belajarlah, jangan sombong. Belajar berakidah ni betul-betul. Di antara benda bekal mati, akidah yang betul. Mati bawa akidah sesat, semua Allah tolak. Allah tak terima. Buatlah ibadat tunggang terbalik pun. Penat, rugi, nanti menyesal. Menyesal kalau aku tahu dulu aku belajar akidah. Tapi dah terlambat dah tuan. Dah terlambat. Allahu Akbar. Itu kecelakaan akhirat yang kita nak kena fikirkan. Yang kita akan jumpa kalau kita salah jalan, itulah dia kecelakaan yang bakal kita terima. Yang bakal anak bini kita terima. Firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal. Ini dalilnya, ini bukti yang menunjukkan Allah Taala itu bersifat dengan sedia kala. Ini dalil Qurannya, bukti daripada Al-Quran yang menunjukkan Allah Taala itu bersifat sedia kala. Iaitu mana? Huwal awwalu. Huwal awwalu. Ialah Allah Taala itu yang awal. Maksud awal, sedia kala. Jadi jangan semata-mata hafal Quran, tak mengaji tauhid. Nanti hafal Quran, beli terjemahan, baca sendiri. Wal awwalu, Allah lah yang pertama. Allah lah yang pertama ada. Dengan makna Allah lah yang muncul mula-mula, Allah lah yang muncul. Lepas Allah muncul, baru Allah jadikan yang lain-lain. Habis sesat.
Awal ni ada macam-macam makna. Awal. Tadi siapa datang awal? Tadi siapa yang datang paling awal sekali? Katalah abang kita. Siapa nama abang kita? Cik Zul kita. Dia yang datang awal. Sebelum Cik Zul datang ada tak sesiapa? Tak ada. Nampak tak? Tapi dia dipanggil awal. Sebelum Cik Zul datang, kosong. Lepas tu Cik Zul datang, dia yang awal. Nampak tak? Jadi jangan faham begitu awal ayat ni. Awal di sini makna sedia kala, bukan yang mula-mula datang. Kalau Allah tu mula-mula muncul, maksudnya sebelum Allah kosong. Sebelum Allah kosong, kemudian Allah yang muncul mula-mula. Itu pun awal juga. Tapi bukan itu yang dimaksudkan, bukan murad. Jadi awal dengan makna sedia kala. Mana-mana orang ngaji, orang hafal Quran, jangan memata dengan hafal Quran tak mengaji tauhid. Jangan kita nak dabik dada dah hafal 30 juzuk tapi tak nak mengaji tauhid. Jangan, nanti kamu sesat nanti. Ngaji. Hafal Quran tu fardu kifayah, tak hafal pun tak berdosa. Ni kalau tak mengaji berdosa. Jadi mak bapak yang anak-anak dah hafal Quran, jangan kita berasa selesa dengan anak kita hafal Quran tak ngaji fardu ain tu. Kerana di tahfiz ni pengajian fardu ain ni boleh katakan 10% pun kalau ada lah. Dia sibuk, dia menumpukan kepada hafalan pagi, petang, siang, malam, lepas makan hafal, bangun tidur hafal, tu je kerja dia. Ngaji fardu ain ni sikit-sikit je. Ada tahfiz yang tak ada fardu ain langsung. Jadi jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Kita hafal Quran, nak hafal kalam Allah. Kalau kita sendiri tak kenal Allah, bagaimana nak jaga kalam Allah yang kita dah hafal tu? Sebab tu kalau dah lepas hafal Quran, dah tahfiz, ngaji kitab. Ngaji ilmu berkitab ni, tauhid, fiqh, tasawuf, ngaji. Nak jaga Quran tu. Biar kefahaman kita tentang Quran yang kita hafal tu betul. Bukan bermaksud kita hafal 30 juzuk, kita alim segala ilmu. Hati-hati. Banyak orang hafal Quran tapi akidahnya sesat. Yang main-main. Lepas hafal Quran, wajib ngaji kitab. Wajib ngaji berkitab. Supaya kefahamannya tentang Quran itu betul. Supaya akidahnya betul. Hatinya bersih. Fiqahnya, syariatnya betul. Kerana dengan menghafal Quran itu, kita takkan mengerti ilmu-ilmu yang lain. Kita hafal tak Fatihah? Hafal. Apa hukum yang kita reti daripada Fatihah tu? Padahal kita dah baca ratus ribu kali Fatihah. Apa hukum yang kita reti? Tak tahu. Sebab tu kena ngaji. Bukan sekadar ngapal Quran, beres dah. Tok guru besar dah. Lepas tu orang panggil ustaz, lagi orang panggil al-hafiz, lagi dah kita kembang lubang hidung kita. Kan orang tanya soalan nak jawab serba salah. Ini dah hafal Quran, takkan tak pandai jawab. Jawablah dalam keadaan sesat tadi. Fitnah besar mengaji, tuan-tuan. Dalam mengaji ni pun fitnahnya besar. Salah langkah sesat, salah langkah habis. Baik, itu ayat ni dalil ni, yakni ada yang sebelum daripada makhluk ini ada, Tuhan tetap telah ada, ataupun Tuhan tetap telah sedia ada. Tambahlah sikit untuk kita nak mudah faham. Tuhan tetap telah ada, yakni Tuhan tetap telah sedia ada. Maka sedia itulah dikatakan sifat qidam, yang lawan bagi sifat baharu. Baharu tu yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Sifat baru tu.
Sifat baharu tu, sifat ada permulaan tu, sifat yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah. Bagi Allah. Boleh faham? Laju ke perlahan ni baca macam ni? Takut perlahan sampai tertidur mana tahu. Sebab ada yang terlelap kita tengokkan tu. Mata kita tengok sini tapi kita nampak orang tidur. Jangan main-main. Ingat kita tak perhati Kita perhati siapa tidur. Rugi. Jangan tidur. Rugi duit minyak. Rugi masa datang. Orang lain dapat 10, kita dapat 2. Nampak tak? Sebab setan tak suka kita faham tauhid. Dia suruh kita tidur. Kita baiklah. Baiklah. Habis. Dah sampai perenggan ketiga. Dah tertinggal tadi. Lepas tu dah terpinga-pinga. Apa benda tadi Tadi apa tadi yang kata kidam-kidam tadi? Oh, dah lama ada. Dia salah faham dah. Dah salah faham dah. Lawan. Perang. Macam mana nak pergi Palestin? Kelopak mata pun kita tak boleh nak tahan. Nak tahan dulu. Nak tahan dulu. Kelopak mata tak boleh tahan. Maknanya kita kat sini pun perang juga perang nafsu. Perang nafsu yang tak nak ibadat, perang nafsu yang tak nak mengaji. Itu mujahadah tu. Jangan main-main. Besar faedah, besar pahalanya. Lawan. Celikkan cik mata kita. Tahan kelopak mata kita. Kalau ada selotip kita tengok mata kita. Dan pengakuan di dalam hati. Ni yang online ni pun bukan percaya ni. Saya kata orang ni. Dia buka je telefon, dia lelap. Dan pengakuan di dalam hati. Dengan tentu sungguh sedia. Itulah dinamakan dia wajib pada akal. Dah belajar belum wajib pada akal ni? Dah, alhamdulillah. Apa maksud wajib pada akal? Sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Mesti ada semata-mata, mesti ada saja. Tak boleh tiada, tak boleh tiada, tak boleh hilang, tak boleh berubah. Sedia kala ada, tetap ada, kekal ada selama-lamanya. Itu maksud wajib akli. Faham baik-baik. Wajib akli, perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada saja. Tak boleh berubah. Tak ada. Daripada ada berubah jadi tak ada. Tak boleh. Sebab dia perkara wajib. Kalau wajib tak boleh berubah, kekal ada. Sedia kala ada dah. Dan adanya tu begitulah selama-lamanya, tidak berkesudahan sampai bila-bila. Tak boleh berubah. Itu maksud wajib akli. Jadi sedia kala Allah ni sifat qidam ni wajib mesti pada Allah. Dia tak boleh berubah jadi baru, tak boleh. Tak boleh berubah jadi baru, tak boleh. Sebab qidam itu wajib. Dan pengakuan di dalam hati. Dan pengakuan. Siapa tak tidur tap-tap skrin. Nak hilang mengantuk, tap-tap skrin. Tap-tap skrin. Betul tak tu ni? Dia diam. Pen jalan sendiri. Tu karomah orang mengaji. Jangan main-main. Itu karomah orang mengaji. Tuan tidur, pen di jalan sendiri. Dia sedar tengok habis coreng kitab dia.
Dan pengakuan dalam hati dengan tentu tidak baharu. Tentu tidak baharu Allah tu tentu tidak sekali-kali. Itulah dinamakan mustahil pada akal. Dah belajar belum hukum mustahil pada akal ni? Apa maksud mustahil pada akal? Sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada. Sedia kala lagi mesti tiada. Dan sentiasa tiada dan kekal tiada selama-lamanya. Dia tak boleh berubah menjadi ada. Dia tak boleh berubah menjadi ada. Dia tak boleh berubah menjadi ada. Akal takkan boleh terima sampai bila-bila dia ada. Sebab dia mustahil. Contoh sini, sifat baharu Allah tu mustahil. Sampai bila akal kita tak boleh terima yang Allah tu baru? Sampai bila-bila? Sampai mati, sampai selepas mati. Dah dalam syurga pun begitulah. Dalam syurga tetap kita tak boleh terima yang Allah itu baharu. Bukan maknanya kita wajib i'tiqad Allah ada, Allah sedia kala ni waktu dunia je. Tak, selama-lamanya. Faham tak selama-lamanya? Dan makna sedia itu, baru dia nak terangkan makna yang dikehendaki dengan sedia tu. Sebab ramai lagi di antara kita ni yang tak tahu lagi. Tahu sebut saja. Sedia, Allah sedia kala. Allah tu sedia kala. Apa dia? Apa sedia kala tu? Allah tu qidam. Oh, qidam. Makna Melayu makna sedia kala lah. Oh, sedia kala tu apa? Sedia kala. Sedia kala lah Allah tu. Yelah, sedia kala. Apa sedia kala? Sedia kala. Kau tak tahu? Kau tak tahu ke sedia kala? Alah, kidam lah tadi tu. Yang Arabnya, Melayunya sedia kala. Aku tak faham sedia kala tu apa. Sedia kala lah. La ilaha illallah. Kau tak faham sedia kala. Itulah pusing-pusing kat situ lah. Itu menunjukkan kita tak faham apa yang kita sebut tadi. Tahu dah Allah tu sifatnya sedia kala, tapi tak faham maksud sedia kala. Lah bila tekan sedia kala ni dah lama. Baru pecah rahsia yang dia tak faham sebenarnya. Sedia kala lama lah, dah lama dah Tuhan tu ada. Itulah sedia kala. Salah lah kalau begitu. Kalau dia mengaji, kalau dia dah belajar, sedia kala ni maksudnya apa? Tidak ada permulaan. Barulah faham maksud sedia kala Allah tu. Barulah betul kefahamannya. Kerana sedia kala itu terjemahan qidam, bukan maksud. Maksud ni makna yang dikehendaki. Sedia kala tu apa yang dikehendaki dengan sedia kala? Apa yang dikehendaki dengan sedia kala tu? Sedia kala itu bermaksud sesuatu yang tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, itulah sedia kala. Oh, baru faham. Oh, itulah maksud sedia kala, tak ada permulaan. Tu jawapan dia. Faham? Kalau sedia kala dah lama ada, tu semua salah tu. Tu yang kita tak nak mengaji tu. Tu yang tak nak mengaji tu, belajar mengaji tak mau. Sombong. Jangan sombong tuan-tuan. Jangan sombong. Rugi. Bukan sikit-sikit rugi. Banyak rugi. Sedia kala itu bermaksud barang yang ada yang tidak didahului. Barang yang ada, koma situ. Tak koma situ. Dalam kitab tu tak ada koma. Kita letak koma sendiri supaya dia break sikit. Kalau kita baca tak ada koma, akan baca terus, kita pening juga. Barang yang ada, koma situ, yang tidak didahului oleh tiada. Tambah sikit perkataan oleh kat bawah tu untuk kita nak faham baca sendiri. Kitab tu betul dah. Kita yang takut tak faham je. Barang yang ada, koma situ, yang tidak didahului oleh tiada. Faham tak tu?
Tidak didahului oleh tiada. Baik, kita ni, saya ni, tuan-tuan ni, kawan-kawan ni, ada tak sekarang? Ada. Sebelum kita ada ni, didahulu oleh tiada. Kita ni didahului oleh tiada. Dulu kita pernah tiada. Itu maksud didahului oleh tiada. Kemudian baru Allah ciptakan kita jadi ni. Ada ni, comok angok ni, ada ni. Dulu tak ada, sekarang ada. Maksud ada kita, ada alam ini didahului oleh tiada. Itulah namanya baharu. Allah tu ada, tapi tidak ada permulaan. Allah itu ada, tapi tidak dimulakan dengan tiada. Itulah perbezaan ada Allah dengan ada kita. Baru kita dapat beza. Oh, ada kita ni ada permulaan, ada Allah tidak ada permulaan. Ada kita dipanggil baharu, ada Allah sedia kala. Barulah kata kenal Tuhan. Ini Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah, Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Allah lah. Allah tu Tuhan lah, Tuhan lah, Allah tu Tuhan lah. Tu tak kenal Tuhan namanya. Ulama Usuluddin kata dah, maksud kenal Tuhan apa? Tahu sifat-sifat dia. Tu orang kata kenal Tuhan. Bukan tahu dia Tuhan. Semua orang tahu. Orang kafir musyrik pun tahu Allah tu tu. Betul tak? Orang kafir musyrik pun tahu Allah tu Tuhan katanya, tapi dia orang menyekutukan. Dia pun tahu Allah tu Tuhan. Kita pun tahu Allah tu Tuhan. Kalau sekadar tahu Allah Tuhan, orang kafir musyrik pun tahu. Tak ada beza kalau setakat tahu Allah tu Tuhan. Tak ada beza dengan kafir musyrik. Kafir musyrik tu pun tahu Allah tu Tuhan. Jadi kita ni disuruh belajar supaya mengenal Tuhan tu. Apa sifat yang wajib bagi Tuhan? Di antaranya, dia mesti satu. Tuhan ni mesti satu. Tak boleh dua. Tak boleh berbilang-bilang. Sifat Tuhan mesti satu. Jadi kefahaman orang kafir musyrik dengan kita tak sama. Orang kafir musyrik kalau betul dia mengenal Tuhan, dia tidak akan menyekutukan Allah. Kenapa dia sekutukan Allah? Sebab dia tak kenal Tuhan lah tu. Kenapa dia menyembah selain daripada Allah? Kalau betul-betul dia yakin Allah tu Tuhan, dah tentulah dia yakin Allah tu sah. Dah kenapa dia mensyirikkan? Itu maksud dia tak kenal Tuhan. Jadi kita ni disuruh belajar supaya berbeza dengan mereka. Kita bukan sekadar menyebut Allah tu Tuhan, tapi kita tahu sifat-sifat Tuhan tu apa. Baik. Tu makna sedia kala. Faham tu Jadi jangan bertukar dengan sedia makhluk Jangan bertukar dengan sifat sedia kala makhluk. Alam ni sedia dah. Aku lahir-lahir tengok alam ni sedia ada dah. Aku datang sini tengok bangunan ni sedia ada dah. Tak sama. Itu sedia yang dimaksudkan pada makhluk itu dengan makna kewujudan benda tu dah memakan masa yang lama. Datang-datang Melaka ni tengoklah sedia dah. Sedia dah kota Melaka tu, sedia dah bangunan megah tu, sedia dah ada. Sedia ada dah tengok situ. Maksudnya dah memakan masa yang panjang. Allah bersifat sedia kala bukan maksud kewujudan Allah itu telah memakan masa yang panjang. Bukan. Allah tidak bersangkut paut dengan masa. Ingat tu. Masa itu sendiri makhluk Allah. Allah tak ambil pedah dengan masa yang dia jadikan. Atau kalau tak nak kata begitu, boleh kata begini. Atau dikatakan barang yang ada, koma situ, yang tidak ada permulaan bagi adanya. Tu pun boleh dikatakan baharu juga. Apa maksud baharu? Barang yang ada, yang tidak ada permulaan bagi adanya. Itu sedia kala. Kalau ada permulaan, bukan sedia kala. Namanya baharu. Walaupun beratus juta tahun usia dia, tetap baharu.
Maka sedia inilah yang dikatakan sedia yang zati. Ni sedia kala Allah ni lah yang dimaksudkan dengan sedia zati. Apa maksud sedia zati? Sedia yakni sedia yang dibangsakan kepada zatnya Allah. Makna zat tu diri Allah tu sendiri tidak terima baharu. Zat Allah tu sendiri, diri Allah Ta'ala tu sendiri tidak ada permulaan. Diri Allah Ta'ala itu sendiri tidak terima baharu. Diri Allah Ta'ala itu sendiri tidak didahului oleh tiada. Itu yang dimaksudkan dengan sedia zati. Sedia apa? Zati. Yang kali kalau orang tanya sedia zati, tahu tidak? Agak-agak ni ujian hujung tahun ni, hujung bulan ni, kalau keluar soalan ni boleh jawab? Baik, saya nak tengok nanti jawapan. Apa yang dimaksudkan dengan sedia zati? Subjektif, bukan objektif. Baik. Sedia zati bermaksud diri Allah Ta'ala itu sendiri tidak ada permulaan. Okey, saya right. Sepanjang-panjang kertas. Itu sedia zati. Ingat baik-baik. Tulis. Jangan angguk-angguk tak tulis. Nanti lupa nanti kata. Target kitab ni habis baca boleh ngajar orang. Macam tu. Masuk kelas ni mesti kena macam tu azam. Aku habis ngaji kitab ni, aku boleh baca kat orang lain. Boleh ngajar orang lain. Kena target macam tu. Barulah kita bersungguh. Ni masuk dengar sambil lewa. Alah. Lepas tu minggu depan tanya sedia zati apa? Itulah kawan suruh tulis dah. Tulis lah. Faham betul? Jangan main-main. Baik. Itu sedia zati. Dan keluar dengan sedia yang zati itu. Masuk keluar ni apa? Keluar ni tak masuk dalam perbicaraan sifat Allah ni. Keluar di sini bukan yang dimaksudkan dengan sifat Allah. Yang dimaksudkan dengan sifat Allah tadi sedia zat. Sedia zati itu yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan sifat Allah yang kita nak ngaji, nak belajar, nak i'tiqadkan ni. Tapi di samping itu disebut juga sedia yang lain supaya kita boleh bezakan. Dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia zamani. Zamani itu maknanya masa. Sedia yang bersangkut dengan masa. Sedia yang dimaksud dengan waktu, itu sedia zamani. Sedia yang ada sangkut paut dengan masa dan waktu, itu sedia zamani. Bukan zamani Islam. Sedia zamani. Zaman Islam tu sedia zamani dia tu. Kewujudan dia tu sangkut paut dengan masa. Tu sedia zamani. Alam ini sedia zamani. Syurga sedia zamani. Neraka sedia zamani. Neraka tu sedia zamani. Allah ciptakan neraka tu. Asalnya tiada neraka, Allah jadikan neraka. Lepas tu Allah kekalkan kewujudan neraka tu dengan masa yang panjang. Itu sedia zamani nama. Syurga pun demikian. Alam ini pun demikian. Kita ni pun sama, sedia zamani. Allah bukan sedia zamani. Allah sedia apa? Zati. Pandai. Artinya, arti sedia zamani panjang dengan panjang dan lama masanya. Nampak tak tu? Lama dah ada. Bangunan ni lama dah ada. Dunia ni lama dah ada. Betul. Tak salah. Memang kena pada tempat lah tu kita kata dunia ni lama dah ada dunia ni. Langit bumi ni lama dah ada. Betul. Tu sedia zaman ni. Tapi kalau Allah tu dah lama dah ada Allah tu, salah. Dah lama dah ada Allah, salah. Dah lama dah Tuhan tu ada, salah. Dia telah meletakkan sifat makhluk pada Allah. Jaga baik-baik. Rosak akidah nanti kan. Itulah perlu kefahaman.
baru boleh beza. Maka sedia ini, bila kita dah faham sedia zamani itu menunjukkan sesuatu yang bersangkut paut dengan masa yang panjang yang lama, maka sedia zamani ini tidak dikehendaki pada bicaraan ini. Makna sedia zaman ini tidak dikehendaki, tidak dimaksudkan dengan apa yang nak diajarkan dalam kitab ni. Cuma disebut tu untuk kita tahu bahawasanya sedia zamani itu bukan sifat Allah, tapi sifat makhluk. Itu sedia zamani. Sedia idhafi. Tu pun baharu juga. Nisbah kita dengan bapa kita, siapa lama ada? Tu sedia idhafi. Sedia yang disandarkan dengan benda lain. Nisbahkan dengan benda lain, dia yang lama ada dah. Nisbah anak dengan bapa lama ada daripada anak. Dan dalil makna bukti yang menunjuk atas qidam. Baik, sebelum tu kena ingat, qidam ini dipanggil sifat salbiyah. Sebut sambil-sambil supaya nanti tak terperanjat. Salbi, bukan kawan kita tu, bukan sebiah tu. Salbiyah ni sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada berapa salbiyah? Ada 5 salbiyah. Ni qidam yang pertama. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith ya muta'ala bi nafsih dan wahdaniyah. Daripada qidam sampai wahdaniyah itu geng-geng sifat salbiyah. Baik, apa sifat salbiyah ni? Mudah-mudah kita nak faham sifat salbiyah ni, sifat yang kita tidak boleh mengerti maknanya kecuali dengan menafikan barang yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Sifat yang bangsa menidakkan perkara yang tidak layak dengan Allah. Menidakkan perkara yang mustahil bagi Allah. Itu salbi. Salbi itu makna menidakkan ataupun tidak. Salbi itu maknanya tidak. Sifat yang dibangsakan kepada tidak. Itu salbi. Baik, kita buat contoh tadi. Tengok contoh ni insya-Allah faham. Baik, qidam. Terjemah Melayu apa tadi? Sedia kala. Faham tak maksud sedia kala tu? Tak faham lagi. Kalau setakat sedia kala kita tak faham lagi maksud dia. Kemudian untuk memahami maksud sedia kala tadi tu, kita kena nafikan, kena tolak, kena tidakkan sifat kekurangan, sifat yang tidak layak dengan Allah. Iaitu mana? Lawan bagi sedia kala tadi yang baharu tadi. Maksud sedia kala ni, makna sedia kala tidak baharu. Tidak baharu. Baharu tu sifat sifat mustahil. Jadi kita kata tidak baharu, makna menafikan baharu, menafikan ada permulaan, menafikan ada permulaan. Tidak baharu, itulah yang dimaksudkan dengan sediakan. Tidak baharu. Tidak tu namanya salbi tadi, menafikan. Tidak baharu. Boleh faham tak? Kalau sedia tu sedia kala, orang takkan faham. Sedia kala, maksud sedia kala, kita takkan faham maksud sedia kala tu. Sampai bila-bila pun kita takkan faham maksud sedia kala. Kalau sedia kala dengan mana sedia kala, tak faham. Tapi bila dikatakan sedia kala itu bermaksud tidak baharu, tidak ada permulaan, baru faham. Nampak tak? Jadi kita menafikan permulaan. Tidak ada permulaan, itulah maksud sedia kala. Baru faham, baru boleh faham sedia kala. Dengan menafikan tadi, dengan menidakkan tadi, tidak ada permulaan. Itu maksud sedia kala. Tidak baharu, itu maksud sedia kala. Tidak binasa, itu maksud baqa, maksud kekal Allah. Tidak berbilang-bilang, itu maksud ketunggalan. Tidak serupa dengan makhluk, itu maksud mukhalafah.
Jadi perasan tak daripada tadi terjemahan dia tidak. Perasan tak? Sebab tu dipanggil sifat salbiyah. Kalau tak dinafikan dengan tidak tadi, kita takkan faham maksud sifat-sifat tadi. Bila dinafikan dengan tidak baharu, tidak ada permulaan, tidak binasa, tidak berbilang-bilang, tidak serupa, tidak berhajat, tidak berkendak dengan makhluk, baru boleh faham maksud sifat tu. Sebab tu dipanggil sifat salbiyah. Tidak baru faham sedia kala. Apa maksud kuasa Allah? Kudrat artinya kuasa. Apa maksud kuasa ni? Tidak lama. Ataupun bakok, kekal. Allah Ta'ala bersifat kekal. Apa maksud kekal Allah? Tidak binasa. Nampak tak? Tidak ada kebinasaan. Itulah maksud kekal. Bukan lama lagi ada. Lama lagi ada bukan sifat kekal Allah. Lama lagi ada tu sifat makhluk. Contohnya syurga tu. Lama lagi ada syurga tu. Neraka tu lama lagi ada. Tu Allah Ta'ala tak boleh kata Allah tu lama lagi ada. Faham tak? Sebab tu maksud kekal Allah bukan lama lagi ada. Tidak terima binasa ataupun tak binasa. Itu maksud kekal Allah. Jadi bila kita sebut Allah tu kekal, makna kita faham Allah tidak binasa. Bila kita kata Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, Allah tu mukhalafah, maksudnya kita faham Allah tu tidak serupa. Bila kita kata Allah itu ketunggalan, kita faham dalam hati Allah itu tidak berbilang-bilang. Begitulah seterusnya sifat salbiyah. Jadi sebab tu panggil sifat salbiyah. Tidak. Dan dalil bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu qidam. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tidak baharu Allah Ta'ala itu. Dalilnya ialah kita fikir, tilik kepada makhluk ini. Ini namanya dalil akli namanya. Dalil akli namanya. Sikit lagi yang tidur. Sikit lagi. Tidak baharu itu. Baik. Dan tidak baharu. Dalil Allah Ta'ala itu qidam. Dan tidak baharu itu dalilnya, buktinya ialah kita fikir. Fikir macam mana? Jikalau Tuhan tidak tentu sedianya. Maksudnya kalaulah Allah itu tidak bersifat dengan sedia, akal kita fikir. Marilah sama-sama fikir. Mari fikir sama-sama, guna akal kita fikir. Kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sedia kala, apa jadi? Apa jawapannya? Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedia kala, nescaya tentu ia Allah itu baharu. Betul tak? Betul tak akal kita fikir begitu? Akal yang waras dia akan fikir begitulah. Kalau Allah tidak sedia kala, mestilah dia baharu. Kerana sifat baharu itu lawan bagi sedia kala. Contoh macam hidup, lawannya apa? Mati. Putih lawannya segala warna yang lain. Hitam lawannya. Saya lupa. Nampak tak? Jadi bila contohnya kita katakan kalau Allah tidak bersifat hidup, tentulah dia lawan, bersifat dengan lawan hidup, iaitu mati. Samalah gini. Kalau Allah tidak bersifat sedia kala, tentulah dia bersifat baharu. Baharu tadi kita dah faham dah apa maksud baharu? Ada permulaan. Situ pun kita dah sampai situ pun dah cukup boleh jadikan dalil dah. Betul? Allah ada permulaan. Tak masuk akal lagi. Ada permulaan tu sifat makhluk, ada permulaan tu sifat lemah. Mana boleh Allah bersifat baru? Situ pun dah cukup dah sebenarnya nak jadikan dalil akal boleh. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedia kala, maknanya dia baru. Kalau dia baru serupa makhluk, mustahil aku tak diterima.
Tapi kalau nak puas hati lagi, heret panjang lagi. Dan makna baharu itu, barang yang ada permulaan bagi ada. Itu maksud baharu. Barang yang ada permulaan bagi adanya. Dan jikalau Tuhan kita itu bersifat baru, kalau bukan suruh i'tiqad, dia bukan suruh i'tiqad Tuhan baru, dia suruh fikir, timbang, kaji. Dengan akal kita boleh terima ke tidak ni? Kalau nak kata Tuhan ni baharu, akal boleh terima ke tidak? Jadi kenalah kaji selidik dulu. Bukan suruh i'tiqad. Jikalau dalam kitab tauhid ni bukan suruh i'tiqad Allah Ta'ala baharu. Dia suruh fikir, jikalau, apa jadi kalau Allah baharu? Cuba fikir, masuk akal ke tak masuk akal? Akal boleh mematutkan ke ataupun tidak patut? Itulah fungsi dalil akli ni. Bukan nak main-main. Puak-puak wabi ni dia kata kita main-main ngaji sifat 20. Dia kata main dengan Tuhan. Jikalau kata dia. Dia nak ngejek-ngejek kita. Dia nak ngejek-ngejek kita. Dia kata ngaji sifat 20 ni. Jikalau Tuhan. Dia tak tahu. Orang tengah buat dalil. Lepas tu kejap ngaji sifat 20 tak nak. Lepas tu main tuduh-tuduh je. Sesat lah, bid'ah lah, bahaya lah. Mari je lah mengaji dulu. Ngaji sampai khatam dulu. Nanti baru kau tahu apa isi kandung kita. Ni kau mengaji pun tidak. Kau dengar orang kata bid'ah, kau pun bid'ah juga. Kau pun tak tahu. Dan jikalau Tuhan kita baharu, apa jadi? Apa maksud baharu tadi? Ada permulaan. Sama tak macam kita? Sama lah kalau ada permulaan. Tak sama pula dah. Dah ada permulaan, sama lah macam kita. Itulah tidur lagi. Dan jikalau Tuhan kita baharu, tentulah ada yang membaharu dan yang menjadikan dia. Betul tidak? Kalau Allah tu bersifat baharu, sama tak macam kita? Sama lah. Kalau Allah bersifat baharu, sama tak macam kita? Baru betul. Ada yang jawab tak lagi kan, saya tak dengar. Sama lah kalau Allah baharu, kita baharu, sama lah. Baik. Dan baik. Tentu ada yang membaharu dan menjadikan dia. Kalau dah Allah tu bersifat baharu, tentu ada yang menciptakan Allah. Betul tidak? Sama tak macam kita? Sama tak? Boleh baliklah kejap lagi. Dan yang menjadikan Tuhan itu pun kena bersifat baharu juga. Tak boleh dikatakan yang menjadikan Tuhan itu sedia. Kerana yang dijadikan itu dikatakan Tuhan, maka yang menjadikan itu pun Tuhan juga, sama-sama bersifat baharu. Sebab asalnya tadi dikata Tuhan itu baru. Jadi mana-mana yang nama Tuhan mestilah baharu. Maksudnya kalau dikatakan Allah itu baharu, menunjukkan Allah itu ada yang menjadikan dia. Betul tak? Baik. Yang menjadikan, yang menciptakan Allah itu Tuhan tak? Tuhan ke tidak? Yang menciptakan Allah itu Tuhan ke tidak? Tuhanlah dah menciptakan. La ilaha illallah. Ulang balik. Baik, kalau Allah bersifat baru, menunjukkan Allah itu ada ada yang menjadi, ada yang menjadikan Allah. Ini kalau Allah itu baru. Jangan i'tiqad pula Allah baru. Ni kalau timbang-timbang, kaji selidik. Kalau Allah Ta'ala baharu, tentulah ada yang menciptakan dia. Yang menciptakan Allah tu dipanggil tu dah ada berapa dah Tuhan? Pandai. Macam itulah mengaji. Jadi yang menjadikan Allah itu Tuhan. Maka Tuhan yang menjadikan Allah tadi baharu ke tidak? Baharulah juga, sebab asal ceritanya tadi dikata Tuhan tu baharu.
Oh, maknanya Tuhan yang menjadikan Allah itu juga dijadikan, betul? Kita tanya lagi, siapa yang menjadikan dia? Dia kata ada Tuhan satu lagi yang buat dia. Dah ada berapa dah Tuhan? Kan kemengarut dah tu. Kan dah berlawan dengan Quran dah tu. Dalam Quran Allah Ta'ala kata Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tiba-tiba bila kita fikir dengan dalil akli tadi, seandainya nak dikatakan Tuhan tu bersifat baharu, dah membawa kepada ada 2, 3 pula dah Tuhan. Berlawan tak dengan Quran? Bila berlawan dengan Quran mengarut dah tu. Salah lah tu. Tapi memandangkan dalil ini panjang lebar, wallahu a'lam. Minggu depan kita sambung minggu depan kita sambung. Tak boleh nak terbaca ni. Tak boleh. Nanti kan pening nanti kan sikit-sikit sudah insya-Allah. Asalkan mengaji berterusan. Mudah-mudahan Allah Taala rezekikan kepada kita taufik agar kita dapat istiqamah dalam belajar. Ngaji fardu ain betul-betul. Jangan kalut-kalut nak ngaji fardu kifayah. Fardu ain bereskan dulu. Sebab fardu ain nak guna pakai hari-hari dalam ibadah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.